Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Malaysia hari ini edisi 18 Februari 2021 bersama dengan 6 Rejab 1442 Hijrah. Apa khabar semua? Semoga dalam keadaan yang sihat, bersemangat, ceria pagi ini. Apa khabar Ali? Baik, Alhamdulillah. Ya, semoga ceria juga Sofia. Ceria, dan juga rakan kita di ujung sana, Marsila. Kita perkenalkan awal kita perkenalkan ni. Awal-awal dah masuk kan? Ya, ceria. Okay. Alhamdulillah, saya sihat ceria hari ini. Saya yang paling ceria hari ini adalah Abang Ali Iskandar kita. Kita ucapkan tahniah atas kelahiran puteri. Terima kasih. Terima kasih. Tahniah kepada keluarga dan isteri lah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih atas doa juga. Dan kita teruskan Malaysia hari ini. Boleh. Hari ini tarikh 18 Februari disebutkan. Dah pun masuk separuh masa kedua bulan Februari. Sekejap je. Bermakna 2021 dah pun mula nampak momentumnya lah dan memberikan harapan, memberikan sinar kerana kita pun dah dengar vaksin akan mula sampai. Betul. Kan akan mula diedarkan, diberikan dan sebagainya. Pada masa yang sama masih lagi kita harapkan kawalan kendiri, kita harapkan SOP dipatuhi dan sebagainya lah. Dan maksudnya so, tentunya apa yang menjadi agak berbeza dan mungkin sedikit sukar juga antara golongan graduan pada masa kini bukan sahaja terpaksa ialah bersaing dengan mereka yang mungkin kehilangan pekerjaan, tetapi daripada faktor bagaimana satu majikan itu daripada aspek apa yang mengambil pengambilan pekerja dan sebagainya. Kerana kita melihat antara graduan yang fresh versus mereka yang berpengalaman tetapi dibuang kerja. Jadi itu antara kekangan yang besar juga. Dilema nak ambil yang mana satu kan? Kita sebagai majikan ni kita ambil mana satu. Apakah peluang graduan itu? Kalau sebagai majikan dengan contoh, Sofia dan Marsila akan ambil yang mana satu? Yang baru tamat pengajian ataupun yang berpengalaman tapi dibuang kerja dan memerlukan pekerjaan. Kalau saya untuk situasi sekarang, saya akan ambil graduan yang baru bekerja kerana pastinya tangga gaji itu lebih rendah lah disebabkan situasi pandemik sekarang. Tapi dia agak berbelah bahagilah kerana kita mahukan tenaga kerja yang pakar dan mahir. Tapi dalam masa yang sama kita nak jimatkan kos. Itu persoalannya kan? Kos apa kita fikir tentang cost efficiency. Pada masa sama kita nak bisnes ataupun apa yang kita laksanakan itu lancar. Jadi kepakaran dan pengalaman itu penting juga. Itulah dia dilema. Kita cakap berkenaan graduan ni mungkin ramai sebenarnya, longgokan graduan ni ramai. Dan mungkin kelayakan pendidikan itu sangat-sangat tinggi. Jadi bagaimana graduan ini nak mendapatkan the cutting edge ataupun perbezaan itu? Kemahiran lah. Kemahiran sama ada mempelajari bahasa yang lain ataupun secara teknikalnya ataupun pengalaman digital dan sebagainya. Ini antara yang boleh diterapkan dalam diri masing-masing. Saya rasa ini fasa yang membolehkan kita dengan pembelajaran secara dalam talian, membolehkan kita untuk mempelajari banyak lagi skill lain secara dalam talian atas inisiatif sendiri. Betul, kadang-kadang bila kita tak push diri kita kan, kita tak tahu sebenarnya kita mampu atau tidak melakukan perkara tersebut. Kerana sebelum ni kita dah terbiasa dengan norma yang kita sebelum ini. Tapi bila kita berada pada situasi norma baru sekarang, nak tak nak kita perlu keluar daripada kepompong keselesaan kita kan. Dan nanti kita nak kongsikan kepada anda semua apa yang menarik topik-topik kita hari ini dan kalau boleh kita nak kongsikan dulu kepada anda semua mengenai statistik COVID-19 seperti yang katakan Ellie tadi. Sekarang kita perlu mengawal, menjaga kawalan kendiri dan sebagainya, patuh SOP dan sebagainya untuk kita sama-sama mengekang penularan COVID-19. Baik, untuk semalam kes positif COVID-19 yang dicatatkan adalah sebanyak 2,998 kes positif COVID-19 di mana kes import yang dicatatkan adalah sebanyak 7 kes dan kes tempatan adalah sebanyak 2,991 kes dan kes kematian baru pula dicatatkan semalam adalah sebanyak 22 kematian. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kematian adalah sebanyak 1,500 kematian. Walau bagaimanapun, kes sembuh baru yang direkodkan semalam adalah sebanyak 5,709 kes. Dan kalau boleh kita lihat sekarang ini merupakan taburan kes-kes baru COVID-19 di mana Selangor masih lagi mencatatkan angka pertambahan kes positif COVID-19 yang paling tinggi iaitu sebanyak 1,382 kes dan diikuti Johor sebanyak 436 kes dan seterusnya Negeri Sembilan 233 kes. Dan ketiga-tiga negeri ini adalah negeri yang disambung tempoh PKP-nya sehingga 4 Mac nanti. Dan ini pula merupakan kluster baru COVID-19 yang dicatatkan semalam. Kluster COVID-19 yang direkodkan adalah sebanyak 13 kluster baru dan ini antara kluster-klusternya iaitu kalau boleh lihat di sini Tapak Bina dan juga kluster Jan Yong di Sarawak, juga kluster Jalan Persiaran Cyber di Johor dan juga ada
kluster Tapak Bina Jalan Emas Selangor, kluster Jalan Subang di Selangor dan juga Tapak Bina Seksyen 1 di Selangor yang melibatkan daerah Hulu Langat. Dan seterusnya ini merupakan detail sebenarnya kes kematian baru COVID-19 yang dicatatkan semalam, di mana kita boleh lihat 1,500 kematian telah direkodkan setakat ini, menjadikan kadar kematian kes COVID-19. Dan ini pula sebanyak 13 kluster tamat yang telah direkodkan, antaranya kluster Senai Cyber, dan ini pula seperti yang kita kabarkan tadilah mengenai kes-kes positif COVID-19 yang terdapat semalam. Apapun kita harapkan agar anda semua sentiasa patuh SOP, jaga kawalan kendiri. Pastikan sekarang ni kan kalau kita tak ada keperluan untuk kita keluar dan sebagainya, walaupun kita sekarang ni dibenarkan untuk kata orang tu keluar bersama keluarga ataupun makan di kedai makan, tapi walaupun 2 orang saja dibenarkan dalam satu meja dan penjarakan fizikal 1 meter itu perlu dipatuhi. Walau bagaimanapun, kalau tak ada keperluan, apa kata kalau anda bungkus saja makanan dan makan di rumah bersama keluarga tersayang. Baik, kita nak beralih pula kepada perkembangan surat khabar hari ini. Kita akan bersama dengan Eli dan juga Sofia. Terima kasih. Rasa macam jauh pula. Tadi dekat kan? Rasa macam. Terima kasih Mas Ila. Okey, kita nampak penurunan pada angka kes kan. Daripada 4, kemudian 3, sekarang 2. Kita harap semakin turun. Dan ini satu fasa yang kita sedang diuji. Kalau sebelumnya pada tahun lepas, gelombang baharu tu kita boleh seolah-olah menuding jari kepada pihak lain. Jadi sekarang ni aktiviti ekonomi dibenarkan. Betul. Pergerakan dibenarkan dan sebagainya. Jadi kita kena pastikan perkara ini tidak berulang. Sebelum ni kita boleh pergi lagi pergi Sabah lah dan sebagainya, pergi merata, pergi tolong orang, pergi rentas negeri. Sekarang apabila dibenarkan, adakah kita hanya ikut suka hati? Betul. Ataupun kita sebenarnya yang bertanggungjawab ke atas nombor-nombor ini untuk diturunkan? Daripada kita menuding jari, antara yang boleh kita berhalusi juga dan tanya kepada diri sendiri kerana 1 Mac ini boleh kita daftarkan diri untuk akses kepada vaksin. Ramai sebenarnya yang mempersoalkan, ramai yang tidak yakin, ramai yang mempersoalkan banyak macam lah. Tetapi hakikatnya kalau kita tak ambil, adakah kita sebenarnya menjalankan tugasan tetapi tanggungjawab kita sebagai manusia di dunia ini. Jadi fikirkanlah. Bagi teruskan perkongsian di Berita Harian. Okey, Berita Harian tunjuk kehadapan lah. Ini baby baru juga. Berhadapan tentang Didik TV. KPM Saluran Perkasukan Ilmu, kami nak anjurkan kepada anda semua untuk menonton seisi keluarga, terutamanya program-program ataupun subjek yang membawakan tahap lebih rendah, tahap 1 dan 2, yang sebelum ini semalamlah ketika pelancaran kita menyaksikan tahap 1 seperti sains, pembabitan ibu bapa juga bersama anak-anak secara interaktif. Nanti kita akan sembang lebih lanjutlah tentang Didik TV ini. Jadi tontonlah saluran Didik TV ya. Okey, pilihan penerbit ini ialah di muka surat 19 seperti yang Sofia sebutkan tentang vaksin. Muka surat muka surat 18 sebenarnya. Sebab ditulis COVID-19 saya ingat muka surat 19. Jadi muka surat 18. 18 ya. 18 ini surat khabar. Mas Kargo buat persediaan terima vaksin COVID. Muka surat 8, maafkan saya, muka surat 8 bukan 18. Saya 8. Okey, itu dia. Mas MAB Cargo Sdn Bhd, Mas Kargo sedang memperhebat persiapan di Advanced Cargo Center ACC, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, bagi memastikan ketibaan vaksin COVID-19 jenis Pfizer-BioNTech ke Malaysia pada Ahad ini berjalan dengan lancar. Ketua Pegawai Operasi Mas Kargo Muhammad Zulkifli Ujang berkata beberapa siri latihan membawa vaksin dengan suhu ultra sejuk, negatif 70 darjah Celsius, rendah betul ni. Sudah dijalankan sejak 5 bulan lalu bagi memastikan keberkesanan vaksin itu tidak terjejas. Kita harapkan persiapan ini rapi, diperhebatkan dan semua proses berjalan lancar sehinggalah sampai kepada pengguna akhir itu sendiri. Sebab perkara harus diteliti dengan suhunya, dengan zero waste-nya. Betul. Kan nak cucuk tu tak boleh ada setitik pun
lebih atau dibazirkan. Dan lebih lagi antara vaksin ni kebanyakan yang punya 2 dos ya. Persiapan tu rapi perlu diadakan. Itu perkongsian di Berita Harian. Berita Harian seterusnya. Saya teruskan di News Straight Sense ini di halaman yang ke-12. Parliamentarians ticked off. Dikongsikan di sini, Centra says the 90 members have breached ASEAN non-interference principle. The Centre for Human Rights and Advocacy, Centra, has criticised the 90 ASEAN parliamentarians for human rights members for breaching ASEAN's non-interference principles when they called on Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Wiayatuddin Al-Mustafa Billah Shah on Wednesday to allow Parliament to reconvene. Then Hamid actually stressed that although Malaysia was under a state of emergency, the rule of law and fundamental checks balances for democratic institutions remain intact. Yang dikongsikan di sini antara yang dikongsikan oleh Centra menggesa ahli parlimen Parliamentarian 90 ASEAN Parliamentarian for Human Rights ini untuk membatalkan usulan mereka ke Yang di-Pertuan Agong untuk memohon dan juga memohon maaf kepada ahli ASEAN kerana campur tangan dalam urusan dalaman negara. Dan ramai yang sebenarnya mempersoalkan status darurat kita pada ketika ini, tetapi hakikatnya banyak sebab yang munasabah mengapa darurat ini berjalan, dan pada masa yang sama ini juga sangat perlu untuk kita mencari satu kestabilan politik pada masa yang sama membendung penularan wabak COVID-19 ini. Betul. Kita tengok sejauh mana keberkesanan dan dah diisytiharkan darurat, proklamasi darurat, dan ada negara lain juga yang mengisytiharkan darurat disebabkan cara untuk menangani pandemik COVID ini menuntut darurat diisytiharkan. Jadi itu tanggungjawab kita juga untuk memastikan ia tidak tertular, bukan membantu mencari pasal lagi dengan keadaan sebegini yang sedang meruncing ini. Mengeruhkan lagi kan. Ya, betul. Okey, itu di NST. Kita nak beralih ke Metro, muka depan TV untuk semua. Promote lagi ni Didik TV mulai bersiaran. Anda boleh baca kisah ataupun perinciannya, dan pilihan penerbit di Metro ini ialah muka surat 2 dan 3. Aksesori pakaian seragam mudah dibeli online di internet. Pegawai palsu. Tengok ni. Ini tahun lepas juga kecoh tentang individu-individu yang berpakaian seragam polis dan sebagainya. Tapi yang paling meninggalkan kesan bagi saya ialah seorang anggota keselamatan. Ia mengambil gambar diri sendiri dan berada di balai polis dan sebagainya, mengatakan beliau seorang yang berpangkat dan sedang melaksanakan tugas dan sebagainya. Jadi ini dia, henti segera jual secara dalam talian. Penjualan pakaian seragam pasukan keselamatan secara dalam talian adalah menyalahi undang-undang. Pengarah Jabatan Pengurusan Bukit Aman, Datuk Ramli Din berkata, Polis Diraja Malaysia PDRM memandang serius penjualan pakaian seragam pasukan itu yang boleh menjurus kepada salah guna dan mengundang perlakuan jenayah, penyamaran serta sebagainya. Setakat ini kita banyak dengar penyamaran lah. Tapi kita tak nak sampai adanya perlakuan jenayah kan. Saya risau juga kerana bila saya melihat di dalam talian kan bukan sahaja pakaian seragam pihak berkuasa, tetapi juga pakaian taktikal. Perkara yang boleh menjejaskan ataupun memberikan mereka yang mempunyai unsur niat jahat ni lebih barang lagi untuk membuat kelakuan yang tidak munasabah. Jadi ini antara yang kita risaukan. Kita harap proses jual beli ni dapat diperincikan dan adanya SOP itu sendiri. Kalau nak beli pakaian polis tu apa yang diperlukan, ID-nya apa kan, bukan macam boleh beli secara walaupun dalam talian. Tapi itulah cabaran di sebenarnya. Saringan bagaimana nak buat saringan dalam talian tu kan, sedangkan semua boleh menjual apa saja. Jadi ini bagi peringatan semua kalau kita juga melihat antara mereka yang berkelakuan memuskilkan dan sebagainya, jangan kita berdiam diri. Ini antara yang boleh kita lakukan untuk menyampaikan tanggungjawab kita. Melihat perkara yang tak sepatutnya berlaku, kita laporkan kepada pihak berkuasa. Itu yang sepatutnya kita lakukan, bukan berdiam diri, lakukan sesuatu. Betul. Okey, itu di Metro. Kita nak ucap ni, boleh selamat pengantin baru Detektif Lim. Ke depannya belah suami. Gerak khas Detektif Lim, SI Lim dah pun mendirikan rumah tangga. Tahniah diucapkan. Tahniah, alhamdulillah. Banyak berita baik sebenarnya juga. Betul, banyak berita baik. Minggu ini cukup baik juga. Kita kan cakap apa tu? Yalah, tak ada, selaku penerbit eksekutif bagi TV juga saya ingin ucapkan tahniah. Ini adalah usaha gembelingan semua. Betul.
termasuklah ibu bapa, anak-anak dan guru-guru di rumah. Yang nak menjayakan PDPR, nak menjayakan proses pembelajaran di rumah dan juga di kaca TV ni, kita semua sebenarnya. Jadi mari kita jayakan bersama-sama. Dan kita akan bincangkan lebih lanjut sebentar saja lagi berkenaan dengan manfaat didik TV ini. Tapi kita bersama dengan Marsila dulu. Mesti di lama tu. Silakan Marsila. Bercakap pasal berita baik, ini pun berita baik juga yang saya nak kongsikan kepada anda semua, di mana teknologi dan digital adalah masa hadapan kita dalam dunia yang pantas berubah. Adakah kita sudah bersedia? Saksikan pelancaran My Digital yang dipancarkan secara langsung pada Jumaat 19 Februari 2021 pada jam 9 pagi di www.epu.gov.my. Baik, kita nak berehat seketika dan sekembali nanti kita akan kembali kepada anda. Tapi sebelum tu kita nak betulkan dulu statistik mengenai COVID-19, di mana statistik COVID-19 yang dilaporkan, mungkin penerbit kita. Okey, penerbit. Kematian maafkan, tadi sebenarnya kematian adalah sebanyak 1,005 kematian, bukan seperti yang dikabarkan sebentar tadi, sebanyak 1,500 kematian. Okey, baik, kita nak berehat seketika dan sekembali nanti kita akan mengupas mengenai persediaan calon SPM 2021. Pastikan anda terus setia bersama kami di Malaysia Hari Ini. Didik TV ini memang berkesan sebab kita ada banyak level pelajar kita kan, ada yang lemah sikit, ada yang macam kertas bahasa Inggeris ni mencabar untuk setengah orang senang je. So Didik TV ni dia cover semua pelajar, untuk semua pelajar, bukan yang terbaik ya atau untuk lemah saja. So memang sesuai untuk semua pelajar yang menghadapi SPM tahun ini. Bila saya bertanya kepada pelajar-pelajar saya, ya, apabila mereka free, mereka akan menonton kembali rakaman e-didik ini, mereka kata sangat-sangat bagus dan membantu mereka selepas mereka agak alpa semasa PKP. Jadi mereka mempelajari teknik-teknik dan juga kandungan yang dipaparkan dalam e-didik oleh semua guru-guru yang terlibat, dan kata mereka alangkah bagus kalau siaran ini diteruskan dari semasa ke semasa. Apabila kita buat melalui e-TV, ini telah membuka lembaran yang lama diperbaharukan kembali. Dulu kita pernah buat TV pendidikan ini. Kemudian apabila ada media-media lain, TV telah mula tidak diberi perhatian untuk TV pendidikan. Sekarang ini murid dapat tinggal di rumah dan dapat dengar dan melihat penerangan daripada guru dalam televisyen. Saya rasa ia memberi impak, jika tidak pun maksimal, ia telah memberi impak yang sangat signifikan kepada kemenjadian pelajar. Sekarang yang dalam keadaan pandemik ni, saya rasa Didik TV ni banyak membantu student-student yang berada di rumah. Mereka akan dapat pendedahan tentang pengajaran yang sepatutnya mereka dapat di sekolah secara bersemuka. So program yang Didik TV ini akan memberikan mereka pendedahan kepada pengajaran yang mereka tak dapat di sekolah. Baik, kembali bersama kami di Malaysia Hari Ini, dan di segmen kali ini kita sedia maklum sebenarnya 22 Februari nanti akan bermula peperiksaan SPM 2020. Dan so tentunya kita ingin meninjau bagaimana persediaan pelajar-pelajar ini menjelang hari yang cukup penting ini. Dan menerusi panggilan video bersama saya, Lourdes Warren, anak lelaki Santira Sekaren daripada SMK Tengku Idris Shah. Selamat pagi, Lourdes Warren. Selamat pagi, Kak. Kakak ya. Apa khabar, sihat ya? Ya, Kak, sihat. Khabar? Baik, saya pun sihat. Bagaimana setakat ini perasaan Lourdes Warren, lagi 4 hari kan? Berdebar ataupun perasaannya tenang saja pada ketika ini? Takut sikit lah, Kak. Takut sikit? PSM perpecahan yang besar. Mungkin perkataannya bukan takut lah, mungkin sedikit gemuruh lah kan. Tapi tak apa. Nak tanya sedikit berkenaan persediaan Lourdes Warren bagaimana setakat ini? Adakah dah selesai menelaah semuanya ke macam mana? Ke masih dalam berperingkat lagi? Okay, untuk saya bukan saja buat revision. Saya ada guna buat latihan yang banyak. Sebab buat latihan macam... sebab buat latihan boleh memudahkan saya untuk
faham dengan cepat. Lepas tu teknik menjawab soalan macam tu. So, saya bukan saja rujuk buku je. Saya ada guna YouTube, saya ada guna script, slideshow macam tu. Wow. Logiswaran aliran apa ya? Aliran sains. Aliran sains. Okey. Jadi saya fahamlah, mungkin membaca sahaja tu bukan teknik untuk semua yang mudah menerapkan. Ada di antara kita ni memang perlu melakukan latihan dan sebagainya. Jadi bagaimana persiapan mungkin keluarga, ibu bapa pula, mungkin mereka dia memberikan sokongan yang padu kepada Logiswaran? Macam mana? Ya Kak, mereka orang ada buat tempat house untuk belajar. Lepas tu tempat yang senyap. Sebab kawasan saya ada sangat bunyi. Lepas tu tak dapat fokus. So mereka ada buat tempat yang senyap untuk belajar macam tu. Ada kemudahan makanan macam tu. Jadi saya nak tanya sedikitlah, kita dah hampir setahun melalui tempoh pandemik ini dengan Perintah Kawalan Pergerakan dan sebagainya. Jadi pembelajaran pun memang berubah jugalah bagi Logiswaran dan pelajar-pelajar lain. Bagaimana Logiswaran mengadaptasikan ataupun membiasakan diri dengan pembelajaran baru ini, PDPR dan sebagainya sebelum ini? Sukar saya ada buat jadual. Saya ada buat jadual. Saya ikut jadual itu je. Baik. Jadi mudahlah, tidak begitu sukarlah untuk Logiswaran membiasakan diri ya? Ya Kak. Jadi mungkin secara dalam talian ada belajar bersama-sama dengan rakan-rakan lain ke bagaimana? Menerusi online. Ada tak? Ya Kak. Ada bersama dengan kawan. Baik. Okey, kita nak ucapkan all the best, selamat maju jaya. Semoga tenang berterusan sehinggalah ke hari peperiksaan pertama nanti dan kita harapkan yang terbaik untuk Logiswaran dan juga rakan-rakan. Terima kasih meluangkan masa. All the best Logiswaran. Terima kasih Kak. Terima kasih. Itu antara yang boleh kita kongsikan. Pelajar pertama yang boleh kita hubungi hari ini daripada Kapar Selangor. Dia difahamkan lagi 4 hari dan pastinya pelbagai inisiatif yang telah pun diambil oleh bukan saja ibu bapa, pelajar, pendidik tetapi juga mereka yang melalui saat tempoh yang agak getir ini 4 hari saja lagi menuju ke SPM. Dan kita akan berhubung dengan seorang lagi pelajar yang kabarnya daripada Langkawi SMK Masuri dan difahamkan beliau juga mengambil inisiatif yang lebih untuk menonton Didik TV juga untuk membantu proses pembelajarannya sebelum ini. Kita bersama dengan Nurul Aina binti Ronizam Sairiza. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sihat ke? Sihat je. Kat mana tu? Dekat kawasan sekolah. Kawasan sekolah. Ada apa hari ni? Hanya ada kelas tambahan. Baik, kelas tambahan. Baik. Kita nak tanya sedikitlah kat adik Aina kan, menjelang 4 hari saja lagi. Mungkin sedikit sebanyak persiapan. Bagaimana Aina setakat ini, tenang ke? Baik-baik semua? Baik je. Baik ya? Ya. Persediaannya bagaimana? Hari ini ada kelas tambahan juga masih? Ya, untuk persiapan dah banyak buat modul, dah banyak buat latihan cikgu bagi dan dah masuk juga kelas tambahan sama ada jumpa dengan cikgu ataupun dalam Google Meet. Ini antara inisiatif sendiri yang diambil oleh Aina. Aina juga menonton Didik TV ya sebelum ini untuk bantuan ataupun pembelajaran tambahan? Ya, pernah tengok. Pernah tengok. Bagaimana, mungkin nak kongsikan sedikit sebanyak mungkin bagi pelajar lain, ibu bapa yang lain yang belum lagi menonton Didik TV ini, bagaimana ia membantu Aina? Didik TV ni sebab dia yang mengajar tu cikgu-cikgu yang memang mengajar budak. Dan dia memang sangat senang faham lah. Termasuk juga sebab dengan ada juga budak-budak lain yang ambil, yang join sekali dengan menggunakan Google Meet. Jadi dia tak bosan. Masih seakan-akan seperti kelas biasa yang dialami oleh pelajar lain dan semuanya. Jadi bagaimana adik Aina merasakan ia juga memberikan manfaat daripada sudut ini? Kita fahamkan pembelajaran dalam talian PDPR ni agak sukar sebelum ini. Jadi bagaimana prosesnya bagi Aina? Adakah ia baik ataupun agak sukar daripada permulaannya? Bagaimana? Mula-mula tu sebab dia masih bukan semuka. Jadi dia macam pelik sikit lah. Macam dalam Google Meet. Tapi dia syok sebab dia santai je. Dan dia, sebab kita kat rumah jadi sambil jadi lipat kain pun boleh tengok lagi. Sambil makan pun boleh tengok lagi.
Anya boleh tunjukkan sedikit tak suasana di sekolah, di kelas? Mungkin ramai yang merindui nak pergi ke sekolah balik kan, boleh bawa kita berjalan sedikit melihat di kelas. Boleh? Silakan. Boleh untuk melihat di kelas. Yang sebelum ini antara yang boleh kita biasa lihat kan, tapi mungkin tahun ini masih agak berbeza juga. Hanya mereka yang menduduki peperiksaan sahaja dibenarkan untuk menerusi sesi pembelajaran. Jadi ini kelas tambahannya, Aina? Ya, betul. Subjek apa tu? Subjek kimia. Subjek kimia. Okey, hari ini memang ada praktikal je lah. Ya, mengajar praktikal. Okay, salam kat cikgu dan kawan-kawannya. Ya. Baik, kita pun tak nak mengganggu Aina nak masuk balik kelas, jadi ketinggalan pula. Terima kasih Aina meluangkan masa dan juga all the best. Selamat jaya kita ucapkan untuk SPM 4 hari saja lagi. Terima kasih. Terima kasih Aina. Kita doakan yang terbaik untuk semua, termasuk Aina, termasuk semua pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan yang cukup besar ini. Kita harapkan agar semua tenanglah dalam keadaan yang mungkin sedikit gelisah. Gemuruh tu biasa. Memang kita semua akan mempunyai perasaan gemuruh itu, tapi jangan membiarkan itu memasuki diri kita terlalu banyak. Kita akan fokus. Kerana selepas ini kita akan juga bersama dengan Ellie untuk perkongsian yang sangat-sangat menarik. Seorang individu, seorang guru inspirasi. Silakan Ellie. Terima kasih Sofia. Tapi kali ini saya nak ajak Sofia dan juga Marsila, kerana guru ini bukan hanya guru inspirasi, tapi guru dah dilihat sebagai guru selebriti Didik TV ini. Kami tampilkan di awal rakaman ataupun fasa pertama Didik TV disiarkan, dan selepas beliau ni berkongsi subjek matematik untuk SPM, tiba-tiba mendapat perhatian, menjadi sebutan yang berhormat Menteri Pendidikan sampailah ke Perdana Menteri sendiri. Jadi mari kita saksikan apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga siapakah cikgu yang dimaksudkan. Saksikan. Baru-baru ini saya kesempatan untuk menonton slot Road to Success SPM 2020 bagi subjek matematik kertas 1 oleh Cikgu Azman Saad. Antara yang menarik perhatian saya adalah cara penyampaian guru yang begitu kreatif serta mudah diterima dan difahami oleh murid. Sebelum saya nak mulakan ni, saya nak kongsi satu pantun boleh? Boleh, Cikgu. Wan ni sangat cantik. Oh, okey. Afiq lagi segak. Tak dapat lawan kacak di depan. Okeylah. Okey, sebab apa tahu? Sebab belajar matematik ni dia kena enjoy. Okey, bukan calang-calang orang kerana mendapat perhatian Perdana Menteri dan juga Menteri Pendidikan dan juga kami semua ketika menjalankan sesi rakaman untuk Road to Success ini, tapi memang ada sesuatu yang menarik tentang Cikgu Azman ini. Jadi kita tampilkan di studio. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Selamat pagi. Cantik-cantik, segak-segak. Alhamdulillah. Sebelum ni cikgu datang pakai kemeja dan juga bertali leher. Hari ini berbaju batik. Cikgu pun kelihatan segak hari ini. Bagaimana cikgu setakat ni dengan Didik TV yang sebenarnya? Alhamdulillah saya sangat teruja, tapi saya suka juga nak mulakan dengan pantun tiga sekerat. Silakan. Cikgu Arif tabur whiskas. Bekerja-kerjalah anak kucing si Ellie. Kok. Ayam pun nak juga. Itu menjadi sebutan. Tiga kerat tau. Ini macam kita selalu tak habis, tapi dia sempurna, lengkap lah. Okey, cikgu. Okey, kita sebelum cikgu berkongsi lebih lanjut. Cikgu juga calon SPM tau. Cerita sikit Cikgu Azman. Saya setiap tahun saya ambil SPMU sebab saya suka nak menguji kemampuan saya, hanya apa yang saya praktikkan dalam kelas, sesuai tak sesuai. Nak tengok juga sebagai dorongan kepada murid-murid saya. Kalau saya yang dah tua ni boleh ambil SPM, boleh berjaya, kenapa yang muda-muda yang otak masih fresh tak boleh ambil, tak boleh berjaya. Itu tujuan saya. Cikgu markah penuh ke? Setakat ni alhamdulillah tak pernah lagi dapat kurang dari A+. Cikgu matematik kau takkan tak ada. A+. Jadi dah kali ke berapa setakat ni? Alhamdulillah nak masuk kali ke-9. Alhamdulillah. Tahun demi tahun. Durang 9 tahun ini kan cikgu, adakah perbezaan yang agak besar dari sudut ialah cara soalan itu ditanya, teknik dan sebagainya? Soalannya masih sama, cuma
penerapan kebat tu makin bertambah. Jadi makin banyak ayat, makin banyak cerita, soalan tak direct, dia ada bentuk jadual, bentuk rajah. Kadang-kadang ini akan membebankan pelajar. Nampak graf, nampak rajah, nampak ayat panjang, susah. Tinggal tidur. Itu masalah dia. Oh, susah. Tidur. Jangan. Itu dah dia. Nak jawab lagi. Baik. Hari ini kita tampilkan Cikgu Azman bukan untuk RTS sangatlah, tapi untuk beritahu sebagai guru yang berinspirasi kepada yang lain. Ya. Cara atau pendekatan mengajar itu sangat-sangat penting kan cikgu kan? Ya. Okey, cikgu nak tunjukkan untuk kelas depan macam mana, kelas pertengahan macam mana, kelas belakang macam mana. Ya. Jadi mengandaikan kelas depan, Okey, nasib baik. kelas depan, kelas belakang. Oh, ada beza dengan Pertengahan situ. online. Alright. Okey. Wow. Jadi macam mana untuk Silakan, mengajar cikgu. kami ini? Nak mengambil contoh salah satu topik ke? Okey, saya nak ambil satu topik yang mana beri banyak markah tetapi sering ditinggal oleh pelajar kerana kata susah. Ya. Tajuknya adalah penjelmaan. Penjelmaan. Ya, masuk bahagian B 12 markah. Oh, banyak tu. Banyak. Okey. So, silakan. nak tengok kat depan. Okey, silakan, Kita ada cikgu. soalan tak? Ha. Okey. Mudah saja. Soalan ini untuk kelas depan tujuannya untuk mempercepatkan jawapan. Okey. Mempercepatkan jawapan. Baik. Kelas belakang untuk memperbanyakkan markah sebanyak mungkin. Umpamanya kalau saya ni untuk banyakkan markah sebanyak mungkin lah ya. Ya. Okey, jadi ini soalannya cikgu ya? Ya, soalannya itu. Okey, baik. Alright. So, untuk soalan ini, mula-mula sekali, pelajar-pelajar hanya perlu tengok markah. Okey. Tengok markah. Okey? Contohnya, bahagian A 3 markah. Okey. Okey. Bahagian B 9 markah. Okey. 9 markah. Okey? Alright. 9 markah dengan 6 markah, nampak kan? Okey, alright. So, untuk pelajar depan dan pelajar belakang sama je. Okey. Mula-mula tak perlu tengok apa-apa, tengok markah je dulu. Tengok markah dulu. Ya. Kita tengok markah paling tinggi ke? Ya, untuk kelas belakang, soalan A Kelas belakang sikit cikgu. Tu kelas depan. Kelas belakang. Kecil hati dia. Okey, tak apa. Biar kecil hati jiwa besar. Okey, alright. Untuk pasti ni. kelas belakang, Ya. Okey. bahagian A tinggal dulu. 3 markah je pun. Bahagian tinggal A dulu. Kita buat bahagian B dulu. Ya 6 markah. Ya, 6 markah. Okey, Baik. 6 markah ingat begini. Aha. 6 markah. Kalau 6 markah, confirm akan berlaku putaran dan pembesaran. Confirm. Putaran dan pembesaran. Okey. Okey. Cumanya yang mana berlaku dulu? Okey. Tugas yang depan belakang sama je lah. Okey. Baca soalan. Okey. Soalan kata apa? Soalan kata Ya. MNPQ ialah image bagi DEFG. Okey. Dalam raja tu kita labelkan MNPQ image. Selukis ni boleh kan? Boleh. MNPQ dia kata. Image lah, letak tu. Labelkan huruf I cukup. Okey. Bagi DEFG. Betul ke? Objek. Ya. Okey, so bila imej kecil objek besar, automatik akan berlaku pembesaran dahulu diikuti putaran. Okey. Bila imej kecil, Objek besar, Objek ni besar, pembesaran dulu baru putaran. baru putaran. Okey, baik. Tapi kalau imej besar, objek kecil, terbalikkan. Putaran dulu baru pembesaran. Boleh ikut dah, Heli? Boleh. Nampak tu, kelas belakang dah pandai dah. Ya. Okey, itu yang pertama. Boleh tukar kelas? Alright, okey. Yang kedua, bila pembesaran, mesti ada faktor skala berapa kali ganda dia membesar. Ya. Okey, so caranya adalah malas tulis faktor skala, tulis K cukup, memadai. Okey. K, alright. So, tengok rajah. Okey, tengok rajah. Kita ambil buku yang mudah pada kita. Contoh atas sini. Ada berapa kotak, Eli? Berapa kotak? Dalam soalan. 2. Ada tak? Ada 2 kotak. Ada 2 kotak. Okey, sini 2 kotak. Kelas depan harus kita tak apa nak jawab. Yang objek ada berapa kotak yang sama bucu? 2. Jap. Eli cubit kan? Cikgu, 6. Saya garap. Okey, 6 kotak. Okey, daripada 2 kotak menjadi 6 kotak, berapa kali ganda je membesar? 2 kotak menjadi 6 kotak. 3. Jadi, kalau pembesaran daripada besar ke kecil, bentuk pecahan 1/3. Okey. Pada mana pula? Di mana pusat dia mesti ada pusat. Okey. Selalu saya sebut pusat aku. Kalau tak nak skor banyak markah. Kalau nak skor markah penuh, tengok bentuk yang sama. Yang sama lah yang depan dia tu. Gambar rajah depan, dia sama. Okey, dia sama. Sama bentuk. Cumanya je lah, kali ini dia berlawan. Ya. Muka ini dan muka ni berlawan, nak bergaduh. Bila nak bergaduh, kita bagi dia negatif. Negatif depan dia. Mesti negatif. Okey. Tapi kalau dia ikut saja, dia follow saja, positif. Baik. Cumanya kalau objek besar 1/, kalau objek kecil
Tiga Tiga saja. saja. Empat saja Maknanya kita. kalau dia punya bentuk tu berlawanan tu Berlawanan negatif. ya, sebab dia kalau jahat, positif. bergaduh, negatif. Kalau dia cermin, kalau dia macam cermin tu negatif. Ya, betul, pandai. Okey, dan pusat dekat mana? Naiklah. Okey. Bucu di sini sama bucu di sini. Ya, ya. Guna pembaris tarik je. Bucu sini sama bucu ni, tarik je lah. Inilah pusat dia. Okey. Okey. Jawapan dekat situ Jawapan lah. dekat situ lah. Okey, kita tengok pada graf tu kita akan dapat 7-4. Okey. Itulah. Dia dapat 1 markah, Kalau lah. 2 markah, 3 markah. Apalah, saya nak jumpa cikgu dulu. Kalau lah cikgu boleh conteng pada yang tu. Contoh sini. TV tu aja. Tak apa cikgu, tak apa. Tak boleh. Nanti marah orang rumah. Lain cerita. Okey. Orang rumah. Kena masuk sekali. Ya. Oh, jadi itulah pusatnya. Okey, baik. Ya. Okey, putaran pula. Dalam SPM ni ada 2 ya. 90 dengan 180. Okey, tengok. Kita kan untuk putaran cari saiz yang sama. Kita sama inilah 2 ni. Sama juga kita pilih bucu yang mudah. Bucu yang ini bentuknya ialah tegak. Ya. Bucu ini pula dia sama dengan bucu ni. Ya. Terbalik. Ini image, ini objek. Ya. Kalau tegak dan terbalik, berapa darjah tu? 90. Wih, pandai sungguh lah. Patut Naik masuk kelas kelas. tu. Naik kelas. Okey. Tak sempat Dia saya dah jawab. 90. Tak apa lah, kita bagi man first. Tak apa. Minta dah Tu, cikgu ni. putaran Saya tunggu ni. 90 darjah. Okey. Okey. Dan dia mesti ada ikut jam atau lawan jam. Okey. Agak-agak ini objek. Jadi sini dia pusing ke depan ke ataupun ke belakang? Benda ini agak-agak pusing ke depan ke belakang? Tengok bentuk. Bucu Ke belakang, ini. cikgu. Yang ini. Ke belakang. Bucu ini pusing ke mana? Ke sana ke sini? Ke sini. Lawan jam. Ke sini. Ya. Lawan jam. Okey. Saya betul. Saya tulis. Sofia, saya betul. Lawan Saya pun arah betul. jam. Oh, saya tak ada jawapan. Lawan arah jam. Okey. Di mana pusat dia? Buat garisan. Buat garisan macam mana? Bucu ke bucu yang samalah. Ya Allah, pandainya. Saya suka nak bagi hadiah kejap lagi. Okey. Okey. Lepas tu budak suka dengan saya. Perform lah Ada ni. je hadiah. Sebab cikgu suka bagi hadiah. Okey. So caranya mudah saja. Bila dia bergerak ke belakang sini, kita buat huruf L. Okey. L, bucu yang sama. Okey, kita ambil bucu yang mudah. Yang ini dengan ini. Contoh, saya ambil bucu ini dengan ini. Okey? So, oleh sebab dia bergerak ke sana, kita buat huruf L, sepadan sikit. Okey. So, bergerak ke atas dan ke depan bucu. Kita buat huruf L. Okey, kita buat gerakan. So, contohlah katakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ghostan balik separuh. So, 1, 2, 3. Ini contoh ya nak? Bukan soalan sebenar. Saya contoh. Okey. So kalau kena betul-betul bucu, inilah pusat putaran dia. Tak payah guna pembaris, tak payah guna jangka lokis, tak payah guna penunda Bunsen, semua boleh. Okey, macam Duduk tu. itu je. Guna Bunsen tu mana? Cuma saya nak beritahu kat sini ialah kalau bucu huruf L kena bucu jawapan terus. Okey. Kalau tak kena bucu, contoh kita buat huruf L, okey ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ghostan balik separuh berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Okay, kali ini bucu titik dekat sini, bucu di sini. Jadi ini bukan pusat lagi. Salah lah tu. Salah, bukan pusat lagi. Okey, so kira dah ada titik ke bucu, ada satu kotak. Kita lari dari L tu satu kotak juga. So ini berpusat dia. Berpusat dia. Okey. Cara ni diperkenalkan oleh Cikgu Azizul, rakan saya. Sangat bagus dia. Okey. So tulislah dekat sini. Pada jawapan dia, apa dia tadi nantilah. Jadi ini sampel je lah. Cikgu, guru besar kata masa dah tamat sebab kita ada kelas subjek lain lepas ni. Alright, tak apa. Tapi inilah cara pendekatan yang Cikgu Azman berikan untuk memastikan. Contoh ya, ini sebab sebagai untuk kelas depan mempercepatkan dengan jawapan tepat dan dapat kita kumpul masa. Untuk kelas belakang mengumpul sebanyak mungkin markah yang termampu. Itu sasarkan soalan punya markah yang tinggi dulu. Betul, baru kita jawab soalan yang markah rendah sebab kalau kita berjaya jawab soalan ni dengan cepat, kita ada banyak masa nak ulang nak semak semula soalan kita. Betul ke tak betul kan? Seketat ni Cikgu Azman ni kerana dia menyantuni ke semua jenis-jenis pelajar. Kan itu yang menjadi the best part lah. Terima kasih kita ucapkan Cikgu. Sama-sama. Cikgu, pesanan sikit sekali lagi kepada yang merindui Cikgu. Okey, kepada semua calon-calon, khususnya sekolah saya SMK Kusel #KuselExcellent. Okey, dan juga kepada semua calon-calon SPM seluruh Malaysia. Ingat, untuk matematik
ingat saya, ingatlah matematik tu kacang. Okey. SPM tak lama lagi. Matematik 1 bulan Mac. Jadi saya ucapkan selamat maju jaya. Semoga cemerlang. Buat dengan terbaik dan ingat malam itu tidur awal. Nak study lagi, bangun awal. Otak tengah fresh, bangun awal bagus. Okey. Jangan tidur semasa exam. Okey, cikgu melihat kamu. Okey. Alright. So semoga semua berjaya dan cikgu ucapkan good luck to all of you. Terima kasih. Terima kasih banyak Cikgu Azman. Cikgu Azman Saad, guru matematik SMK Kuala Selangor. Dan juga jurulatih utama kebangsaan Kebat Matematik ya. Ya, Hebat. Sedikit trivia nak kongsikan. Cikgu Azman antara yang awal merakam Road to Success SPM dan antara yang paling lewat buat rakaman. Pukul apa cikgu? 4 pagi. 4 pagi. 4 pagi. Ya. 4 pagi. Satu-satunya cikgu yang 4 pagi pakai tali leher di Sri Pentas dia untuk buat rakaman. Ya. Pakai kemas. 4 Komitmen. pagi. Dedikasi. Tahniah cikgu. Terima kasih banyak. Matematik itu Kacang. kacang. Okey, kita akan berehat seketika. Ya. Sebenarnya banyak lagi pengisian hanya di Malaysia hari ini. Terima kasih. Sebagai guru, saya amat rasa bersyukur dan berterima kasih kerana inisiatif ini dapat membantu juga murid-murid untuk PDPR. Selain kelas online, mereka boleh juga belajar di TV. Dengan adanya Didik TV ini dapat membantu pembelajaran anak-anak di rumah semasa PKP inilah. Dengan cara tenaga pengajar yang ceria, menjadikan suasana pembelajaran tu menjadi seronoklah bagi anak-anak. Adalah satu platform yang baik dalam membantu pelajar, terutamanya mereka yang menghadapi pembelajaran, sesi pembelajaran sepanjang PDPR ini. Diharapkan capaian Didik TV dapat dimanfaatkan oleh lebih ramai pelajar yang menghadapi masalah liputan internet, terutamanya mereka yang tinggal di luar bandar. Rancangan Didik TV yang disiarkan di televisyen ini banyak memberi kesan yang positif kepada calon-calon yang bakal menduduki peperiksaan SPM 2020. Rancangan ini banyak bermanfaat kerana terdapat ramai guru-guru yang mahir dari seluruh Malaysia yang telah berkongsi teknik-teknik menjawab soalan SPM dengan betul. TV pendidikan ini sangat baik untuk semua murid. Selain itu, ianya juga dapat membantu golongan murid yang berada di kawasan luar bandar yang mana kita sedia maklum mereka tidak mempunyai capaian internet yang tinggi. Dengan adanya program sebegini, sedikit sebanyak dapat membantu mereka mengikuti PDPR menerusi televisyen. Didik TV ini merupakan platform bagi membantu para pelajar, khususnya calon SPM 2020 dengan menjemput guru pakar seluruh Malaysia. Jadi, dalam suasana pandemik COVID-19 ini, mungkin sukar bagi kita untuk belajar secara bersemuka. Maka, Didik TV ini merupakan salah satu platform yang terbaik bagi membantu para pelajar membuat persediaan SPM pada saat-saat ini. Saya Syamimi, berasal dari Kuala Terengganu. Saya merupakan graduan ijazah sarjana muda dietetik dari UNIZA dan saya merupakan graduan lepasan tahun 2018. Dan sejak tahun 2018 hingga sekarang, saya masih lagi mencari pekerjaan yang tetap. Saya mencari pekerjaan dari laman web dan juga pelbagai tempat. Sejak berlakunya pandemik COVID-19 ini, sedikit sebanyak dia memberikan satu cabaran dan juga halangan untuk saya mencari, dan saya pernah menghadiri beberapa career fair, pernah menghadiri beberapa temu duga di beberapa buah syarikat. Pada ketika ini peluang pekerjaan yang ditawarkan adalah terhad. Saya cuba untuk tak menjadikan itu sebagai satu alasan ataupun halangan untuk saya menceburi bidang lain. Oleh itu saya cuba untuk fokuskan kepada perniagaan sambilan saya, perniagaan bakery yang mana saya jalankan di atas platform media sosial seperti Instagram dan juga Facebook. Pada ketika saya mencari pekerjaan yang tetap ini, saya cuba untuk mencari satu bidang yang mana saya boleh mengumpul pelbagai nilai yang dapat saya gunakan pada waktu kerja nanti yang saya akan perolehi pada masa hadapan. Dan disebabkan saya mempunyai latar belakang dietetik, saya cuba untuk mengolah resepi berdasarkan pengetahuan yang saya perolehi semasa zaman saya belajar. Walaupun begitu, saya masih lagi mencari pekerjaan yang tetap kerana bagi saya pada waktu ini saya ingin memperolehi lagi pelbagai pengalaman, pelbagai lagi nilai yang boleh saya gunakan dalam kehidupan saya. Dan saya berharap para graduan di luar sana yang masih lagi menganggur dan juga saya akan diterima bekerja suatu hari nanti, dan moga kami semua dapat
bersama-sama membangunkan struktur ekonomi Malaysia hendaknya. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Baik, itu dia tadi sedikit perkongsian daripada seorang lepasan graduan yang mencari pekerjaan. Baik, kita tahu bahawa situasi semasa pandemik COVID-19 ini memberikan pelbagai impak terutamanya kepada golongan belia dan juga lepasan graduan. Dan kita pastinya tahu bahawa dengan pelaksanaan PKP ini bukanlah penghalang kepada lepasan graduan ini untuk mengikuti latihan yang telah disediakan. Contohnya seperti anda boleh mengikuti pelbagai program pembangunan usahawanan antaranya yang disediakan oleh KBS seperti yang disertai oleh tetamu kita yang akan kita hubungi melalui talian video pada hari ini iaitu Encik Muhammad Hafiz Rohani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Masila? Okey, apa khabar Encik Hafiz? Alhamdulillah sihat saya sini. Okey, baik Encik Hafiz, sebagai seorang individu yang menyertai latihan keusahawanan yang dijalankan oleh Kementerian Belia dan Sukan ini, mungkin Encik Hafiz boleh kongsikan kepada kami semua apa antara manfaat yang Encik Hafiz terima daripada program yang disertai ini? Oh, kalau saya dengan Kementerian Belia dan Sukan, Jabatan Belia dan Sukan Negara ini, kita sebenarnya dah beberapa tahun menerima banyak bantuan dan manfaat daripada JBNS. Antaranya sebelum ini kita dimasukkan dalam matrik pavilion dan yang terbaru inilah semenjak PKP ini memang kita sangat terjejas dan alhamdulillah kita dapat balik momentum kita untuk dalam perniagaan ini untuk upskilling kita punya skill dengan menyertai kursus yang disediakan oleh JBNS. So itu sangat membantulah, saya sangat bersyukurlah dapat membantu perniagaan kami dan juga tim-tim saya untuk bangun balik, bangkit semula dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 ini yang tak tahu bila nak habis. Jadi maknanya betul lah latihan keusahawanan, latihan bimbingan yang disediakan oleh KBS ini membantu Encik Hafiz sendiri dan juga peserta-peserta lain untuk terus, orang kata kita sekarang berdepan pada situasi yang sukar. Ini orang kata salah satu perkara yang membantu anda meneruskan kerja-kerja anda. Betul. Kalau sebelum ni, kalau kita tengok, kita sebagai seorang usahawan, kita fokus mencari sale, buat jualan, join expo. Tapi sebenarnya apabila pandemik berlaku ni, kadang-kadang kita perlu shift totally. Kita kena belajar balik banyak benda. Especially sekarang ni kan, orang cakap e-commerce apa semua, itu benda-benda yang perlu kita belajar. Dan saya fikir this is way forward lah untuk usahawan-usahawan bertukar perniagaan secara online untuk memajukan perniagaan mereka. Jadi Encik Hafiz sendiri dah berapa lama terlibat dalam bidang keusahawanan ni? Oh, kalau saya sendiri, memang kita dah menjalankan perniagaan pembuatan kek lapis kita sejak tahun 2009. So, alhamdulillah, dah 12 tahun juga. Tapi betul-betul semenjak tahun 2020 tahun lepas, apabila PKP diumumkan, kita memang sangat terjejas teruk lah. Dan kita perlukan momentum sebenarnya untuk kembali naik dan juga untuk memulihkan kita punya keadaan sebenarnya. Jadi mungkin ada sedikit cabaran pastinya yang dilalui, tambah-tambah lagi dengan situasi sekarang kan, ekonomi dan sebagainya. Jadi mungkin sedikit cabaran yang Encik Hafiz sendiri lalui dalam bidang keusahawanan ni. Mungkin perniagaan seperti yang Encik Hafiz katakan tadi, perniagaan sedikit terjejas dan sebagainya. Bagaimana cara Encik Hafiz sendiri menangani masalah tersebut? Oh, kalau kita lihat semenjak pandemik COVID-19 ni, banyak penerbangan yang datang ke Sarawak tu dibatalkan ataupun terus cancel. Jadi kedatangan pelancong tu sangat teruk terjejas. Jadi perniagaan kami ni is tourism related business. Kita mengharapkan kedatangan pelancong-pelancong luar, orang datang berkhusus, pekerja-pekerja oil and gas yang datang dan balik dan beli buah tangan kek lapis kita untuk bawa balik Semenanjung. Tapi disebabkan orang cakap kekangan benda-benda macam ni, kita terpaksa memikirkan suatu cara untuk berniaga secara online. Berniaga secara online sama ada mungkin melalui platform-platform e-commerce ataupun juga melalui ejen-ejen. Itulah yang kita dah bangunkan hampir setahun ini untuk memastikan kita punya perniagaan akan terus kekal dan dapat bertahan. Sebab kita tak tahu sampai bila perniagaan ini sebenarnya COVID-19 ini akan menjejaskan SME di Malaysia. Betul, dan buat masa sekarang rasanya platform online ini merupakan satu platform yang terbaik untuk mereka yang mungkin terjejas dalam situasi pandemik ini. Baik, Encik Hafiz, sedikit pesanan dan juga kata-kata nasihat kepada para usahawan di luar sana dan juga kepada mereka yang nak menyertai program yang dianjurkan oleh KBS ini. Alright, sebagai seorang usahawan, nasihat saya kepada kawan-kawan usahawan yang lain adalah di masa-masa sukar begini, kita sebagai usahawan
perlu bekerjasama dengan pelbagai pihak. Bukan setakat agensi-agensi kerajaan yang kita tahu mereka pun sangat komited untuk membantu usahawan-usahawan kembali pulih. Tetapi sebenarnya kita juga perlu bekerjasama dengan rakan-rakan usahawan lain. Sama ada untuk membangunkan produk lain ataupun menjadi ejen lain ataupun juga orang kata untuk kita sama-sama bergerak bersama untuk membangunkan perniagaan. Dan juga kalau untuk kita sebagai usahawan untuk memajukan perniagaan, saya fikir kadang-kadang kita perlu merendahkan ego kita juga sebenarnya untuk belajar balik. Kadang-kadang kita ada yang terlepas pandang. Jadi kita rasa kita tahu tapi sebenarnya banyak benda yang kita tak tahu. Jadi baguslah sebenarnya untuk kita belajar semula. So itulah mungkin sikit nasihat saya lah. Baik, terima kasih Encik Hafiz. Tak salah sebenarnya kalau kita nak belajar, walaupun kita dah tahu, kita dah berada di atas, tak salah untuk kita sentiasa belajar dan tunduk ke bawah. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Hafiz kerana sudi Alright, terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik, itu dia tadi diharapkan sedikit perkongsian yang bermanfaat dapat kami kongsikan kepada anda. Baik, kita nak teruskan segmen kita hari ini dan kita akan bersama dengan Ellie Iskandar yang sudah bersedia di sana. Okey, terima kasih Marsila. Dan kita masih lagi bercakap tentang cabaran mendepani pandemik COVID ini, cabaran graduan, cabaran belia untuk mendapatkan pekerjaan dan bagaimana untuk memperbaiki diri dalam bidang-bidang tertentu, menjadi usahawan untuk memastikan adanya kelangsungan kehidupan di fasa ataupun dalam ketika waktu yang cukup meruncing ini. Okey, kita nak bersama dengan Datuk Dr. Wasitah Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara, Kementerian Belia dan Sukan secara maya ni untuk bercerita tentang latihan kerjaya dalam talian ataupun latihan kerjaya dalam talian untuk belia sebenarnya. Kalau dah bersedia bersama dengan saya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk, apa khabar? Baik. Eli apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Lama kita tak bersua ya. Ya. Itulah dia. Ingat lalu. Itulah dia. Baik, Datuk, kalau saya boleh tanyalah bidang keusahawanan ni jadi satu keutamaan dan pelaksanaan program-program pembangunan di bawah Jabatan Belia dan Sukan Negara, Kementerian Belia dan Sukan. Kenapa dilihat sebagai sesuatu yang sangat-sangat penting ini? Okey, kita bukan saja melihat peluang penciptaan pekerjaan yang ada pada hari ini, luas sebenarnya boleh ditawarkan oleh bidang keusahawanan. Dia sebab kita mempromosikan mempromosikan peluang-peluang tersebut, peluang-peluang mencipta pekerjaan melalui keusahawanan sebagai satu lagi pilihan selain daripada persaingan yang kita lihat di kalangan belia pada hari ini untuk berada di dalam pasaran kerja melalui pekerjaan makan gaji misalnya. Jadi ia satu alternatif yang perlu dipikirkan oleh belia pada hari ini, terutama dalam masa kita sedang memperkasakan belia dari segi ekonominya dalam masa belia keresahan, terutama dalam masa pandemik COVID ini. Jadi inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Belia dan Sukan sendiri dalam program pembangunan keusahawan belia ni, Datuk? Okey, di Kementerian Belia dan Sukan khususnya menerusi jabatan yang saya terajui, usaha pembangunan keusahawanan ini kita tumpukan kepada mempromosikan peluang-peluang itu supaya kita dapat mencapai hasrat pembudayaan keusahawanan itu dan menyemai bibit-bibit keusahawanan supaya mereka akan memilih keusahawanan hasil daripada apa yang mereka ada, terutama dari segi kemahiran yang belia itu ada. Jadi mempromosikan itu melibatkan juga kita membuka peluang-peluang itu melalui misalnya usaha terkini kementerian melalui kerjasama rentas dengan berbagai kementerian yang terlibat di dalam pembangunan keusahawanan itu sendiri seperti MEDAIK misalnya, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Kementerian Pertanian dan juga asas industri tani itu sendiri. Juga dengan pihak-pihap seperti Kementerian Wilayah Persekutuan untuk mereka memberikan peluang, bukan saja ruang dan peluang itu dilihat dari segi peluang untuk mereka mendapatkan tempat, tetapi juga dari segi latihan, bimbingan dan juga memberi laluan-laluan kepada mereka dapat ilmu-ilmu yang berkaitan keusahawanan dengan mendekatkan mereka kepada peluang itu melalui sistem juga macam kita ada My Belia. Jadi peluang-peluang keusahawanan itu, penciptaan peluang pekerjaan itu diterbitkan atau disediakan di dalam ruang belia untuk belia merujuk mendapatkan khidmat itu. Jadi kalau kita mengambil contoh dari segi pelancaran yang baru kita buat baru-baru ni untuk Mypreneur misalnya, Mypreneur Champion, dia adalah satu usaha untuk mendekatkan belia-belia kepada aspek bimbingan dan latihan.
Ya, seterusnya apabila bimbingan dan latihan itu ada, dia akan membuka peluang untuk mereka mendapat peluang dana dan sebagainya. Termasuk juga dari segi consultation daripada pakar-pakar, program mentor, mentee dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat program selepas ni yang kita rancangkan adalah peluang yang berkaitan dengan perniagaan franchise itu sendiri. Ya, baik dari segi sebagai franchisee ataupun kepada franchise itu sendiri. Supaya institusi seperti PNS, Perbadanan Nasional, dia dapat menawarkan peluang itu melalui bimbingan, melalui pelan pembelajaran penglibatan berstruktur. Ya, kalau macam PNB itu, of course dari segi bimbingan dan consultation tu. Jadi kita juga sebenarnya bekerjasama rapat dengan pihak MAPI tadi tu untuk melihat pengembangan peluang-peluang penciptaan pekerjaan untuk menjadi usahawan dalam bidang agro. Ya, misalnya. Okey, Datuk, kalau saya boleh tanyalah, bimbingan dan juga konsultasi yang diberikan ini untuk fasa pandemik ini, adakah lebih ditumpukan kepada bagaimana untuk menangani ataupun mengharungi cabaran ini ataupun lebih bersifat umum? Ya, dia bersifat perkara yang khusus untuk menangani cabaran ini sebab kita menyediakan plan untuk melihat degree kejayaan itu daripada permulaan kita, misalnya membawa belia-belia ini kepada satu peluang. Ya, misalnya kalau kita melihat sekarang ni di institusi kemajuan kemahiran tu sendiri, kita menyediakan pelajar-pelajar yang sekarang ni disediakan untuk keluar ke dalam pasaran kerja bukan untuk makan gaji. Okey, mereka dihalakan untuk juga memilih bidang keusahawanan tekno, ya, ataupun teknopreneur, TVETpreneur misalnya, untuk mengkhususkan kepada bidang-bidang perniagaan yang berasaskan teknologi dan juga kemahiran yang ada. Jadi ya, di situ kita daripada dalam kampus sebelum keluar tu kita sediakan mereka peluang-peluang seperti makerspace untuk bawa mereka kepada terus mensiasatikan perniagaan berasaskan skill tu dengan menyediakan kemudahan. So ekosistem itu juga disediakan di situ. So kita mengukur kejayaan macam dalam program MyPreneur yang kita umumkan baru ini dari segi pelan-pelan berstruktur pembelajaran. So bila menawarkan khusus di dalam institusi seperti Akademi Pembangunan Keusahawanan kita di Batu Gajah itu, kita menumpukan kepada belia-belia yang memang memerlukan pencerahan mengenai keusahawanan supaya terbit keinginan untuk menjadi keusahawanan secara berstruktur dan seterusnya menyediakan pelan untuk dana melalui kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh institusi ataupun pihak yang menganjurkannya seperti PUNB, seperti pihak PNS dan sebagainya dari segi franchise. Jadi itu memang dirancangkan. Macam kerjasama kita dengan Kementerian Wilayah Persekutuan adalah terus kepada memberi mereka peluang untuk memberi mereka ruang-ruang niaga lah di kawasan-kawasan bandar yang mana selalunya itu merupakan masalah utama belia lah. Mereka tidak ada kontak, mereka tidak ada peluang, mereka akan ada juga dibebangi dengan syarat-syarat yang ketat. Jadi macam permulaan mereka untuk menjayakan bidang-bidang industri kecil seperti pemasaran makanan, pemasaran berkaitan dengan bidang-bidang yang berkaitan dengan kesihatan hari ini. Belia-belia giat melaksanakan penyediaan PPE misalnya untuk dipasarkan. Jadi itu satu market yang jelas kita laksanakan untuk menyambut cabaran menjadi usahawan dalam masa pandemik COVID ini. Baik, okey. Datuk Dr. Wasitah Muhammad Yusof, terima kasih banyak atas perkongsian. Saya harap ramai belia akan dapat menyambut peluang ini dengan pergi ke laman usahawan belia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih TV3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk Dr. Wasitah Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara, Kementerian Belia dan Sukan. Jadi ini kesempatan dan juga ruang untuk golongan belia ya mendepani pandemik COVID ini dengan melakukan sesuatu untuk memastikan anda dapat mengharungi cabaran kelangsungan hidup. Jangan lepaskan peluang. Macam-macam perincian dah disebutkan. Inilah kesempatan untuk kita semua, untuk anda terutamanya yang mula ingin membina kehidupan. Okey, dan banyak lagi kita bercerita tentang memastikan kita dapat terus menjana ekonomi, menjaga kehidupan dan juga pelbagai aspek mengharungi cabaran COVID-19 ini. Kita nak bersama dengan Sofia yang bersedia bercerita tentang mendepani cabaran digital pula. Silakan Sofia. Terima kasih Ali. So tentunya semua menghadapi cabaran yang cukup besar pada kali ini dan kita ingin mendepani bagaimana para graduan, warga kerja boleh bersifat lebih kompetitif untuk melibatkan diri dalam pembangunan ekonomi digital dan untuk memberikan sedikit sebanyak pencerahan berkenaan dengan sektor ini. Kita bersama dengan Puan Surina Syukri, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC yang kini berada di Cyberjaya, Selangor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Selamat pagi. Sihat ke kat situ, Puan Surina? Alhamdulillah.
Terima kasih meluangkan masa. Kita dah lama tak jumpa sebenarnya. Puan Serina, sihat? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Baik, Puan Serina, kita terus ingin tahulah berkenaan dengan pembangunan ekonomi digital ini. Kita tahu ini satu sektor yang sudah tentunya memerlukan perhatian kita semua. Namun tidak ramai rakyat Malaysia yang sebenar-benarnya mengetahui apakah perinciannya sebenarnya. Mungkin Puan nak kongsikan apakah itu pembangunan ekonomi digital? Ya. Okey, so bila kita fikirkan apa sebenarnya itu ekonomi digital, ekonomi digital merangkumi semua aktiviti untuk menghasilkan, menggunakan dan menginovasikan teknologi digital yang kita fikirkan sebagai software dan internet untuk meningkatkan lagi produktiviti, meningkatkan hasil dan secara menyeluruhnya meningkatkan kualiti hidup. Bila kita fikirkan apakah, sebagai contoh, dulu kalau kita nak surat menyurat kena secara fizikal, kena hantar surat. Sekarang ni secara elektronik, hantar email. Kalau kita nak bermesyuarat kena secara fizikal. Sekarang ni kita boleh menggunakan internet untuk bila kita nak berniaga. Secara dulu semuanya harus secara fizikal dan sekarang ni kita boleh berniaga secara menggunakan internet. So ekonomi digital ni adalah semua merangkumi segala aktiviti untuk menghasilkan teknologi untuk memberikan peluang kita membuat segala itu dan untuk menggunakan juga mengadaptasikan software dan juga internet dalam bidang perniagaan dan kehidupan. Ya, inilah mengadaptasikan digital itu dan segala apa yang kita lakukan adalah satu perkara yang perlu kita terapkan pada ketika inilah. Dan sudah tentunya ketika pandemik ini ramai rakyat kita yang ingin cuba ataupun ingin menceburkan diri dalam dunia ekonomi digital. Dan bagaimana MDEC sebenarnya menyantuni mereka dan memberikan bantuan yang sepatutnya, Puan? Okey, so pada mula sekali kita mengharuskan ada ilmu. Jadi salah satu usaha yang paling utama yang bagi MDEC lah adalah untuk memberi kesedaran, untuk memberi ilmu ni. Sebagai satu contoh, tahun lepas pandemik ni kita mendapatkan saya rasa rakyat semua dia realize bahawa sekarang ni semua adalah digital. Jadi bukan saja pengetahuan digital tu yang penting. Pada tahun lepas, sebagai satu contoh, kami telah melakukan pelbagai program kesedaran, pelbagai webinar dan workshop secara atas talian untuk memberikan ilmu dan lebih memanfaatkan lebih sejuta rakyat Malaysia. Di samping tu, bila kita fikirkan teras utama MDEC, bila kita fikirkan apa itu ekonomi digital, apa yang penting, 3 perkara utama. Satu, untuk menggalakkan lagi penggunaan digital dalam perniagaan. On both sides, pemain industri digital dan juga menggalakkan penggunaan digital di kalangan PKS. Kedua, kita tumpukan kepada memberikan kemahiran kepada rakyat. So macam mana nak apa itu digital, bagaimana kita nak menaikkan tenaga modal insan dan teras ketiga untuk memastikan bahawa pelaburan dalam bidang digital itu berterusan. Baik Puan, antara mereka lah yang pasti memerlukan sedikit perhatian adalah para peniaga untuk mereka kekal relevan dalam dunia yang cukup kompetitif ini. Bagaimana MDEC mampu untuk memberikan sedikit sebanyak perincian bagaimana pentingnya untuk mereka turut serta dalam dunia digital daripada melekat saja ataupun terus dengan cara lama ataupun tradisional seperti dulu. So nasihat saya kepada peniaga adalah yang paling penting sekali adalah mindset digital. Apa itu mindset digital? Ialah kefahaman bahawa digital ni bukan sekali saja. Adalah perjalanan yang berterusan. Sebagai contohnya, kalau kita belum berniaga online, that's the first step. Macam mana kita nak membolehkan perniagaan kita secara atas talian. Sebagai satu contoh, pada tahun lepas, usaha-usaha e-commerce ataupun e-dagang memang terus dipergiatkan. Kerajaan telah pun memberikan salah satu inisiatif yang besar tahun lepas adalah program meningkatkan lagi penglibatan PKS ke dalam bidang e-commerce ni. Pada waktu ni kita ada lebih kurang 336,000 PKS dah berkecimpung dalam e-commerce. Dan pada tahun lepas melalui program penjana e-commerce 45,000 saja yang baru pun masuk sekali.
So ini adalah satu contoh. Tapi bukan saja kita stop dekat e-commerce. Bila kita fikirkan perniagaan, kita boleh menggunakan digital secara menyeluruh untuk menjual dan juga untuk mendigitalkan, untuk menambah baikkan proses-proses dalaman bisnes. Contohnya macam mana kita buat accounting menggunakan software, macam mana kita menjalankan logistik menggunakan software dan sebagainya, software dan internet dan sebagainya. Baik. Puan, kita sedikit kekurangan masa tetapi untuk dijadikan satu mesej yang padat dan ringkas untuk kesemua yang pastinya memerlukan perusahaan mereka untuk berada di dunia digital, apa yang Puan ingin sampaikan? Mindset yang paling penting. Mindset. Mindset. Sebab kita kena bercuba dan harus sentiasa menambah baikkan dan boleh menambah baikkan menggunakan software dan internet. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Puan Serina kerana meluangkan masa memberikan sedikit sebanyak perkongsian bagaimana kita semua perlu dan pastinya seharusnya berada dalam dunia digital untuk perusahaan kita. Yang kita harapkan agar anda semua terus mendapatkan segala informasi di laman sesawang MDEX sendiri untuk turut serta. Puan Serina, kalau ini jadikan satu ialah harapan untuk kesemua sama ada PKS ataupun peniaga tempatan golongan B40 dan sebagainya, apa yang Puan ingin sampaikan kepada mereka semua? Berani bercuba. Berani mencuba. Ya, sebab kadang-kadang kita fikirkan dia nampak macam takut sikit, tapi jangan takut. Memang ada banyak support di sini. Kerajaan pun akan menolong. So just give it a try. Give it a try. Jangan takut dan beranikan diri, itu yang paling penting sekali. Beranikan diri yang penting sekali. Ya, mungkin sedikit berbeza tetapi itulah norma baru yang perlu kita lalui. Terima kasih kita ucapkan Puan Serina meluangkan masa. Kita betul menghargai masa Puan Serina inilah tentunya diperlukan oleh rakyat kita pada ketika ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Serina Syukri, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC kerana sudi bersama kita di Malaysia hari ini. Dan kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan bersama dengan seorang rakan artis kita hanya di Malaysia hari ini. Khas untuk penonton Malaysia hari ini. Meskipun sang waktu sempadankan raga, tapi tetap jiwa kan menyatu dengan namamu. Kekasih, ku larut di dalam kasihmu.
Wow. Okey, boleh dalam Malaysia hari ini dan ini dia artis yang sedang meningkat naik namanya. Betul. Ya. Haikal Farid, yang tadi menyanyikan kepada kita lagu Tak Terganti. Tak terganti. Okey. Okey, Sebelum kita dan- menerusi dalam talian. So tentunya bersama dengan Haikal. Apa khabar? Assalamualaikum. Hello. Selamat pagi. Tu dia. Pagi. Hello, hai. Hai. Sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Sihat je. Kat rumah je ni duduk. Kat rumah. Bagus. Haikal, adakah awak seorang gamer? Tak ada lah. Saya Sebab bukan kerusi gamer. Ni adik-adik. Kan macam gamer kan? Zaman sekarang semua kan kerusi-kerusi macam ni kan. Okey. Alah, kita tak ikut peredaran lah. Kita kursi makan lah buat macam ni. Kan? Okey. Makan macam ni. Haikal ceritakan sikit pertaruhan terbaru ni. Okey, Haikal baru release single Tak Terganti yang korang baru dengar tadi tu. So lagu tu sepenuhnya dicipta oleh Abang Adi Six Sense. And producer lagu tu Abang One Six Sense. And music arranger by Abang Izzy and Abang Syai. So itu adalah latest single Haikal. Latest orang cakap apa? Latest product Haikal lah. So sekarang Haikal tengah fokus untuk promotion single ni sekarang. Jadi Haikal, kita tahu kan sekarang ni ramai penyanyi-penyanyi baru tumbuh, banyak macam cendawan. Lepas tu, apa yang boleh kekuatan Haikal sendiri kalau nak dibandingkan dengan BBNU yang lain, ada yang vokal yang mantap dan sebagainya. Haikal sendiri, apa Haikal rasa kekuatan Haikal? Okey, bagi Haikal lah nak cakap vokal sendiri mantap macam over sangat pula kan, puji diri sendiri pula. Tapi Haikal rasa macam kalau orang dengar betul-betul suara Haikal ada kelainan sikit. Sebab suara Haikal kalau nyanyi tu dia macam tak tahu, sampai ada yang komen macam kalau tu ingatkan perempuan yang nyanyi. Macam halus sikit kan suaranya tu? Yes, halus-halus. So bagi Haikal, kalau orang cakap suara macam perempuan, tapi Haikal macam tak adalah terasa ke apa. Haikal just rasa benda tu sebagai satu benda yang unik, special untuk Haikal tunjukkan dekat orang. So bagi Haikal itu adalah kelebihan. Ya, itu keunikannya. Tapi ada juga yang kata suara macam Sufian Suhaimi. Itulah tu. Tapi aku rasa kalau dengar betul-betul memang tak sama. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. Macam Sufian Suhaimi dia punya own suara sendiri. So tapi macam kadang-kadang macam yang selalu yang cakap tu diorang macam dengar for the first time. Macam maybe sekali lalu ke diorang dengar, maybe kita dengar sama. Tapi bagi Haikal tak sama. Orang penyanyi macam ni kan, yang orang selalu kata suara lebih kurang kan. Kita kena dengarkan mereka ni. Betul, baru kan baru sonok dengar. Baru kita dapat tahu perbezaan ni kan. Betul. Haikal, siapa yang menjadi inspirasi Haikal dalam nyanyian, pembuatan lagu dan sebagainya? Inspirasi Okey, kalau nak cakap inspirasi tu sebenarnya ramai je, tapi yang betul-betul macam idola Haikal lah. Kalau dalam industri ni sekarang macam Haikal punya idola betul-betul adalah Alif Sata. Memang Haikal suka tengok dia. Haikal suka tengok dia sebab dia macam dia nyanyi boleh, berlakon boleh. So macam Haikal selalu tengok dia sebagai macam ambil sebagai inspirasi untuk jadi macam dia. So tak adalah Haikal menyanyi je, Haikal boleh try berlakon juga ke, hosting juga ke, insyaAllah. Tak tahu kalau ada rezeki. Hosting pun minat juga ya? Wow. Hosting berminat, boleh lah. Boleh. Dia nak cuba sekarang. Boleh cuba. Nak audition ke? Audition. Kalau bidang nyanyian, khususnya bidang nyanyian kan, ada tak seorang macam idola lah, tak kira antarabangsa ke, tempatan ke yang idola kalau antarabangsa, kalau dari segi whole industri, Haikal rasa Haikal paling suka Ed Sheeran lah. Sebab Haikal pun main gitar, and Haikal pun lebih selesa kalau nyanyi-nyanyi lagu macam Ed Sheeran punya genre tu. Dia punya akustik. Haikal rasa macam suara Haikal sesuai lebih kepada bersama gitar, akustik, lagu-lagu akustik macam tu. Jadi so Ed Sheeran lah. Lagu Perfect tu berapa ratus kali dah nyanyi? Lagu Perfect tak terkira lah. Dah sampai perfect dah. Dah sampai perfect. Kita nak cuba nyanyi ke? Kita nak bagi lagi perfect. Nak main gitar pun boleh. Wow. Sekarang? Boleh? Ya, boleh. Masih nak minta belanja. Masih nak duet? Oi, jangan cari masalah. Cari masalah. Ada main gitar. Boleh lah. Jadi
Untung penyanyi yang boleh bermain gitar ni kan. Ini wanita-wanita suka ni. Saya suka. Saya suka. Saya suka like main drum. Oh, lain. Like main drum. Oh, lainnya. Okey, silakan. Okey, Haikal. Okay. I found a love for me. Darling, just like that. And follow my lead. Lari sini gitar ni. Well, I found a girl. Lari sini. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Sila terpesona kan? Sambung kan? Jangan duet. Awak ambil yang Jangan suruh saya sambung. Saya takut tak jadi kerja nanti. Haikal, gitar tu sandar kat dinding ke? Tuning lagi sikit tu? Ya, sandar kat dinding. Tak apa, kita faham. Tapi yang penting pitch perfect lah. Yes, sebaik Haikal. Sekali. Thank you. Haikal sekarang ni masih belajar Tak, sekarang Haikal tak belajar. Haikal memang full fokus dekat career. Tapi Haikal ada jugalah kerja-kerja lain sikit. Tolong ayah. Oh, okey. Jadi PKP sekarang ni buat apa kat rumah? PKP sekarang, selalunya Haikal banyak habiskan masa macam cover lagu. And then sekarang zaman TikTok. Zaman TikTok Haikal banyak up cover-cover Haikal dekat sebab sekarang orang ramai main TikTok. Bila kita up dekat TikTok tu, dia macam sekarang tengah tengok TikTok, so dia cepat naik. Dia cepat naik. Kita kena pandai lah tengok kan apa yang orang suka semua. So Haikal kat rumah selalunya banyak macam buat konten menyanyi lah. Betul, kita gunakan platform yang ada sebaik mungkin kan. Nak mempromosikan lagu. Okey, baik. Okey, masa PKP ni kalau nak jadi host, audition lah ya. Boleh. Dah dapat invitation ni. Nanti kita bincang di luar. Kita bincang offline dulu. PM to P. Okay, terima kasih ucapkan Haikal. All the best. Baju jaya. Jangan henti membuatkan banyak lagi karya lah sempena dalam PKP ni. InsyaAllah. Jaga diri. Alright, thank you. Jaga diri juga semua. Waalaikumsalam. Ada TikTok ke anda berdua? Tidak. Ada awak niat? Ada? Tak ada. Ada niat. Saya ada akaun tapi kosong lagi. Kan sama. Saya pun ada akaun tapi kosong lagi sebab saya tak reti nak buat apa. Takkan tak reti. Belajar daripada Haikal. Masihlah berbakat janganlah. Okey, saya tahu. Kita dah sampai penghujung ke belum lagi ni? Dah kan? Ya? Dah kan? Dah pukul berapa dah ni? Dah sampai penghujung dah. Pukul berapa? Siapa yang belum bersarapan tu, tolonglah sarapan. Jaga kesihatan anda. Kesihatan anda itu patut dijaga nombor 1. Esok kita ada menarik apa? Kita ada mengenai kelebihan bulan Rejab. Kelebihan bulan Rejab. Bulan Rejab. Ya, betul. Dan apa antara perkara-perkara yang kita harus tahu dan faham tentang bulan Rejab ini. Dan juga kepada ibu bapa yang ada anak-anak di sekolah, tontonlah Didik TV. Betul. Manfaatkan. Berinteraktif bersama kami di Didik TV. Betul. Ibu bapa bersama anak-anak sama-sama menonton. At least ibu bapa faham apa anak belajar dan sebagainya. Mungkin ibu bapa dapat sama-sama membantu anak-anak mereka mengulang kaji pelajaran. Ya, betul. Kan? Ini waktu kita bersama-sama. Okey, dah sampai penghujungnya. Tahniah sekali lagi saya ucapkan. Dan anda juga di rumah jaga diri baik-baik. Kita jumpa lagi esok di tempat dan waktu yang sama.